forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar PMA Anwar Ibrahim jawab tentang isu gaji ni. Sebenarnya saya baca detail sedikit dekat macam ni. Mungkin dia malaikat kot tak makin gaji, kata Tuan Ibrahim. Saya baca detail lagi. Ahli Parlimen Membakar hari ini memakitkan persoalan bagaimana Anwar Ibrahim memperoleh pendapatan jika dia tidak mengambil sebarang gaji daripada jawatan yang disandangnya. Kita dengar jawapan PMA Anwar Ibrahim. Di akhir kita komen macam biasa. Dan saya rasa dia tak Menteri Tambun tak boleh berselindung di sebalik dia tak ambil gaji, ya, kerana dilindungi dengan hasrat tersebut. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, Allah Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ni nampak lebih pada Rasul ni, ya. Mungkin dia malaikat kot, dia tak makan gaji, ataupun dia mungkin transfer saja, ya. Dia tak ambil tapi dia online, ya. Tapi kalau dah tak ambil gaji, jangan juga ambil allowance. Gaji itu memang betul, tapi allowance-nya bagaimana? Datangnya daripada mana? Ada juga allowance yang datang daripada JLIC, itu juga harus kita persoalkan. Kalau nak umumkan zero income. Tapi kalau zero income, dia nak makan dengan apa? Jangan kita dialog atas kejahilan. Sebab itu kalau sudah dengar ucapan belanjawan, apa dia? Dia marah. Dulu pasal Perdana Menteri pakai capal. Kemudian sekarang Perdana Menteri pakai songkok sengit. Itu style saya. Dan bagi saya fikir smart macam tu. Ya. Kau tengok kalau filem-filem P. Ramlee dulu semua songkok sengit. Tengok Tunku Abdul dulu songkok sengit. Tengok Tun Razak dulu songkok sengit. Jadi dengar sekarang ni semua pemimpin UMNO dulu songkok sengit. Itu dah jadi isu dia. Kerana apa? Kerana dangkal ilmunya, dangkal, cetek pemikirannya. Kerana tak tahu macam mana nak bahas ucapan belanjawan, nak bahas. Ini yang berlaku. Kemudian kalau hujah sekalipun, ya, bangkitkan. Oh, Perdana Menteri tak ada gaji, macam mana nak berhidup? Ya, kamu ingat aku ni bapa perasuah seperti kamu? Ya. Hidup dengan belanja ratusan ribu ringgit sebulan pun tak cukup. Saya ambil allowance ahli parlimen. Azizah ada allowance ahli parlimen. Cukup. Ada rumah, ada kenderaan, pergi mana-mana, kenderaan dan pengangkutan kerajaan. Saya bukan sewa pesawat, semua hak kerajaan. Dia cukup lah. Saya nak bagi mesej. Puluhan tahun kita bertarung, masuk penjara, keluar penjara, kadang pukul setengah mati, dah jadi Perdana Menteri. Jadi contoh yang baik, khidmat sebaiknya. Saya nak bagi mesej, boleh jadi Perdana Menteri kalau tak ambil puluhan ribu. Menteri-menteri masih dipotong 20%. Walaupun gaji penjawat awam kita naikkan, kerana tidak ada naik selama 12 tahun. Dan ramai penjawat awam di peringkat rendah ni gajinya terlalu rendah. Dan kita prihatin. Sebab itu saya buat gaji minimum itu RM1,700. Wah, banyak pembangkang yang konon bila di kampung hidup Melayu, kita pejuang Melayu, kita Islam, nak tegakkan Islam. Kalau belesing. Bila depan di bandar, di parlimen, dia pertahankan T15. Dia jadi pejuang bagi orang kaya. Dia tegur, ini macam mana tak sedia nak naikkan gaji. Bukan gaji 4,000, 1,700 pun kamu tak boleh setuju. Orang nak menterkedarah macam mana? Oh, ada pula yang katakan, mana cukup 1,700? Ya, masuk kamu perintah RM10 kamu tak naikkan. Gaji penjawat awam RM10 pun kamu tak naikkan. Sekarang mau cakap banyak, pergilah. Tak boleh terima macam tu ucapan. Ya.
Sebab itu ingat saudara, saudara bertanggungjawab. Ingatkan pimpinan kita, ingatkan pimpinan kita di negeri dan persekutuan, nak buat sebaiknya, sedaya upaya buat sekarang masa kita perintah. Jangan jadi macam beberapa orang yang bebal lepas dah pencin, atau bebal lepas dah berhentikan. Ini tak kena, yang ni tak kena, ya tak buat yang tu lagi, kita kena tolong Melayu. Yang hang kerja puluh tahun ni hang pasal tak tolong. Ya, dia tolong Melayu. Tolong Melayu mana? Melayu anak aku. Melayu mana? Melayu bini aku. Melayu mana? Melayu kroni aku. Bagi kita Melayu ni Melayu rakyat terbanyak. Dan sebab itu pendekatan kita, saya katakan need base. Kemiskinan tegar. Apakah dia itu orang Iban di Kapit, atau orang India di Sungai Siput, atau Cina di pinggir Kepung, atau Melayu yang ramai, atau orang asli? Salute orang asli. Kita cuba selesaikan semua. Sekarang ni nak cakap apa? Apa yang boleh nak cakap oleh orang Bersatu dan PAS? Masa kamu perintah, apa program kamu basmikan kemiskinan tegar? Masa kamu perintah 33 bulan, mana suara kamu untuk bebaskan masyarakat yang miskin dan terdera? Sekarang dibangkitkan. Sebab itu saudara, kita kena jawab. Jangan slogannya lawan tetap lawan, tapi lawan-lawan lembab setengah mampus. Sebab itu lawan tetap, lawan dengan jawab. Jangan lawan sama Sri. Orang tanya dulu, pasal apa kami banyak nak lawan dalam parti ini? Datuk Seri kata lawan tetap lawan. Jadi sudah kena ingat, ya, isu ini. Sebab tu kursu-kursu penerangan, saya percaya tadi pimpinan pemuda, wanita dan pimpinan pusat yang berucap tadi, tolong sampaikan, kita kena jawab hujahnya. Apakah kita sudah perfect? Tidak. Kita harus perbaiki lagi. Tetapi kadang-kadang sentimen VN ini sembel kebencian. Ada mek-mek 2-3 orang ni, umpamanya dia saya sebut, katalah kes baru ni yang terakhir, Datuk Seri Najib buat kenyataan, saya meminta maaf atas apa yang berlaku oleh 1MDB dan sebagainya. Saya Perdana Menteri, saya bapa Perdana Negara. Orang cakap macam tu, saya nak buat apa? Saya kata kita terima baiklah. Oi, marah, apa benda ni? Orang kita minta maaf, aku tak terima. Kamu ni apa perangai ni? Manusia apa ni? Soal mahkamah, mahkamah lah. Soal keputusan lembaga pengampunan, ya Taman Agong lah. Tapi saya sebagai orang yang punya amanah harus jawab dengan penuh tanggungjawab. Orang buat kenyataan baik, kita sambut dengan baik. Itu dia contoh pimpinan yang baik. Ya. Ini semua ni bebal tak tentu arah. Nak marah. Wah, ada yang pemimpin-pemimpin yang sakau berbilion ringgit. Bila nak serang satu orang. Sudah tahu pandangan saya tentang 1MDB. Tetapi tak adil nak serang satu orang. Yang serang tu kadang-kadang harta yang dia sakau terlebih dari itu. Sebab tu saya ingatkan. Sekarang bila saya bagi arahan kepada SPRM keseluruhannya, ada orang kata, oh, anda pilih. Tak ada, saya tak pilih. Saya kata selamatkan negara ini. So tanya custom, LHDN, polis, SPRM, APMM, semua badan penguatkuasa. Arahan PM menyeluruh. Ini dia pimpinan, saya kata,
dalam TPM menteri, seluruh jemaah menteri, keputusan sebulat suara ambil tindakan tegas terhadap sesiapa saja yang menyakau wang negara. Kita teruskan. Oh, dia kata pasal apa tak ada menteri kena? Mana menteri tahu peraturan sekarang? Dia tak ada perundingan untuk dapat kontrak, mesti tender. Dia tahu bahawa kalau ada pelanggaran, SPRM boleh masuk. Ada kes-kes di mana menteri tidak tahu, ada pegawai terlibat. Pegawai itu disingkirkan. Ada kes itu kalau katalah menteri tak terlibat pegawai, pegawai ambil tindakan. Saya tidak pernah campur tangan dalam hal itu. Mengapa? Kerana pelaksanaan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi sudah kena ingat. Saya lihat kadang-kadang kita ni malap sikit. Nak tunggu pemimpin jawab. Pemimpin ini di semua peringkat. Ketua ranting pun pemimpin. Ketua cabang pun pemimpin. Ketua Nurgi lagi lah pemimpin. Kalau ambil, biar kerja kuat sampai kurus. Mana semua kita akan bertanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita bertanggungjawab, tak ada pilihan. Sudah. Dan bukan maksud saya nak pertahankan semua, tapi sudah lihat bawahnya rakan-rakan kita kerja kuat. Saya pergi ke Maha umpamanya, saya lihat Mat Sabu. Oh, kata Mat Sabu ni tak tahu, dia ni hanya politik jalanan. Tetapi sudah tahu sebelum Maha tu, dia nak pastikan program itu lancar dan manfaat kepada petani dan nelayan peternak seluruh negara. Dia tidur di kawasan Maha sebelum saya datang untuk perasmian. Itu tunjuk komitmen dan dedikasi seorang menteri kepada rakyatnya. Inilah yang kita harus gilap di kalangan kita. Banyak putusan-putusan yang dibuat, dan kalau kita tak jelaskan akan mengundang masalah. Penyasaran subsidi, saya katakan kita warisi hutang yang banyak. Oh, bila kita sebut hutang, dia marah. Yang hutang kamu yang kena bayar kita. Kita saya baca detail lagi. Kata Tuan Ibrahim secara bersejarah, seorang rasul pun diberikan peruntukan oleh Allah untuk rezekinya dan keadaan Anwar dianggap lebih daripada rasul. Saya rasa Tambun tak boleh berselindung di sebalik kenyataan dia tak ambil gaji. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ini nampak lebih hebat daripada rasul ni. Mungkin dia malaikat kot, dia tak makan gaji. Okay tuan, mari terus menyokong kerja apa pada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.